hingga kepada firman-Nya, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya masuk ke rumah Nabi dengan tidak diberi keizinan itu adalah suatu perkara yang besar di sisi Allah. Babul ihtiba, ini bab duduk dengan berpaut betis ataupun lutut, yaitu duduk qurfusa. Qurfusa diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaman Ka'bah sambil baginda memaut lututnya, duduk dalam keadaan duduk dengan memaut lututnya begini, dia tunjuklah paut lutut. Bab orang yang bertelekan di hadapan kawan-kawannya. Khabbab berkata, aku pergi kepada Nabi SAW ketika baginda sedang mutawassidun burdatan, ketika baginda sedang menjadikan kain selimutnya sebagai bantalnya, yakni berbantalkan selimutnya. Qultu, saya pun berkata, ala tad'ullah, tidakkah kamu akan berdoa kepada Allah? Maka Nabi SAW pun duduk. Diriwayatkan dari Abi Bakrah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tak mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar? Mereka berkata, tentulah wahai Rasulullah, kami mahu. Nabi SAW pun berkata, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Bishr meriwayatkan seumpama riwayat tadi. Wa kana muttaki'an, dalam riwayat dia kata Nabi SAW sedang bertelekan, lalu dia duduk sambil berkata, ala wa qaulaz zur, ingat kata-kata dusta, kata-kata dusta. Terus Nabi SAW mengulanginya sehingga kami berkata, alangkah baiknya kalau Nabi SAW diam. Bauman asra'a fi masyihi li haja au qasd, ini bab orang yang cepat berjalan untuk sesuatu hajat atau maksud. Riwayat daripada Uqbah bin Al-Harith, katanya Nabi SAW bersembahyang asar fa asra'a, lalu baginda cepat pulang, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Babus sarir, ini bab katil. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW bersembahyang di tengah katil, aku pula tidur di antaranya dengan kiblat. Kalau aku ada apa-apa hajat dan aku tidak mahu berdiri sehingga berhadapan dengan Nabi SAW, maka aku akan menarik diriku perlahan-lahan, yang mengeluarkan diriku dari selimut dengan perlahan-lahan, tidak dengan bangkit. Ini bab orang yang diletakkan untuknya bantal, diberikan kepadanya bantal, boleh. Diriwayatkan daripada Abul Malih, katanya aku masuk bersama dengan ayah engkau, yakni Abi Qilabah, yaitu Zaid, untuk menemui Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia pun menceritakan kepada kami bahawa Nabi SAW telah diceritakan kepada baginda tentang puasa aku. Nabi SAW pun masuk menemui aku, mari ke rumah aku. Aku pun berikan bantal kepadanya dari kulit yang berisi sabut tamar. Fajalasa 'alal ard, Nabi SAW pun duduk di atas lantai. Wasaratil wisadah baini wa bainahu, dan bantal itu berada di antaraku dengannya. Faqala, Nabi SAW pun berkata kepadaku, tak cukupkah lagi kepada engkau setiap bulan 3 hari? Saya berkata, wahai Rasulullah, 5 hari. Saya berkata, wahai Rasulullah, 7 hari. Saya berkata, wahai Rasulullah, 9 hari. Maknanya dialog itu panjang, cuma dia ringkas. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, 11 hari. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun kata, tidak ada puasa lebih dari puasa Daud, yaitu separuh, setengah tahun. Puasa sehari, tidak berpuasa sehari.
Diriwayatkan dari Mughirah dari Ibrahim, katanya aku pergi menemui Alqamah, aku pergi ke Syam untuk menemui Alqamah. Dia pun pergi ke masjid lalu bersembahyang 2 rakaat. Dia pun berdoa, Allahumma rzuqni jalisa, ya Allah berikanlah kepadaku, kurniakanlah kepadaku kawan. Dia pun duduk dekat Abu Darda. Abu Darda pun tanya, dari mana engkau ni, orang mana? Dia kata dari Kufah. Dia pun kata, Abu Darda kata, tidakkah telah ada di kalangan kamu sahibus sir, penyimpan rahsia, yang mana tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali dia, yaitu Huzaifah. Tidakkah telah ada di kalangan kamu, dia telah ada di kalangan kamu, atau ada, tidakkah ada, alaysa fikum au kana fikum, itu syak perawi, tidakkah telah ada di kalangan kamu orang yang Allah telah lindungi dia dari gangguan syaitan, melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud beliau Ammar. Bukankah telah ada di kalangan kamu sahibus siwak, sahabat pemegang sugi, berus gigi dan bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Mas'ud. Maksudnya Ibnu Mas'ud. Bagaimana Abdullah membaca wal laili idza yaghsha, qala, katanya, wadh-dzakara wal untha. Faqala ma zala haula hatta kadu yushakkikuni. Begitulah terus mereka mendesak sehingga hampir-hampir mereka itu membuatkan aku berasa ragu, padahal aku telah mendengarnya, benar-benar mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tidur siang hari selepas Jumaat. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya kami tidur waktu siang dan makan selepas Jumaat. Ini bab tidur tengah hari dalam masjid. Ini riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, katanya tidak ada satu nama yang lebih disukai oleh Ali dari Abi Turab. Dia sangat gembira apabila dipanggil dengan gelaran itu. Ceritanya Nabi SAW pernah pergi ke rumah Fatimah. Dia tidak mendapati Ali di rumah. Lalu Nabi SAW bertanya, aina ibnu ammik, mana sepupumu? Dia pun kata, Fatimah kata, berlakulah sedikit kekecohan di antara aku dengan dia. Dia telah membuatkan aku marah. Dia pun keluar, tak tidur di rumah, tak tidur tengah hari di rumah. Rasulullah SAW pun kata kepada seseorang, pergi tengok di mana dia. Orang itu pemari, dia kata kepada Rasulullah, Ali duduk dalam masjid sedang tidur. Rasulullah SAW pun pergi, dia sedang baring lah. Selimutnya sudah terjatuh dari lambungnya, maka tubuhnya terkena tanah. Rasulullah SAW pun mula menyapu tanah itu darinya sambil berkata, bangunlah wahai Aba Turab, bangunlah wahai Aba Turab, wahai bapak tanah, wahai bapak tanah, bangunlah 2 kali. Ini bab orang yang menziarahi mana-mana kaum ataupun mana-mana orang, faqala indahum, lalu dia tidur di rumah orang itu. Riwayat daripada ni Ummu Sulaim, Thumamah, bahwa Ummu Sulaim menghamparkan kepada Nabi SAW hamparan dari kulit, dan Nabi SAW tidur di rumahnya di atas hamparan kulit itu. Apabila Nabi SAW bangkit, dia mengambil bekas-bekas peluh Nabi SAW dan rambutnya, fajama'athu, lalu dihimpunnya dalam satu botol kecil. Thumma jama'athu fi suk, kemudian kemudian dicampurnya dengan satu macam wangian, suk. Qala, kata perawi, bila Anas hampir mati, ketika Anas hampir mati, beliau berwasiat supaya dimasukkan barang-barang tadi yang dicampurkan oleh ibunya tadi ke dalam hanutnya, yakni wangian yang khusus dilumurkan kepada jenazah. Qala faju'ila fi hanutih, kata perawi,